Ya. Datuk Pengerusi, untuk rekod semua perkara yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri telah saya lakukan dan semua mendapat persetujuan daripada sekolah yang sekarang dan juga lembaga pengurusan sekolah. Terima kasih. Kalau macam itu perkara akan kita bawa dalam mesyuarat apabila kita membincangkan pertukaran untuk SJKT Sungai Tekal nanti, ya. Untuk bangunan asrama SMK Kedah yang baru telah dibina 100 lelaki 100 perempuan, kan. Yang lama 50 lelaki 50 untuk perempuan itu tak digunakan, dan cadangan kita ialah apabila ada program seperti sukan yang kita boleh memberi penginapan kepada atlet-atlet, itu boleh kita lakukan, ya. Jadi untuk yang baru ni sebenarnya kita telah digunakan, kan. Itu yang laporan yang saya dapat. Datuk Pengerusi, saya pun minta maaf lah banyak kali bertanya. Sebenarnya jawapan daripada pegawai yang kenaan sangat tak tepat pada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebab lawatan yang saya buat baru-baru ni, banyak bilik asrama tidak boleh digunakan. Dan saya ingat ada 3 bilik yang tidak boleh digunakan, 3 di atas dan 3 di bawah. Kerana air kumahan dan juga air di tandas melempah ke bawah kerana kebocoran paip. Okey, jawapan saya, pegawai minta catik, saya arahkan supaya dalam tempoh seminggu lawatan dibuat dan tindakan diambil. Okey. Timbalan Menteri, sama juga mengenai sekolah asrama dan juga sekolah berasrama penuh. Sebab tu saya tadi nak ucap supaya dapat lebih panjang dapat menjelaskan. Ini saya sendiri pergi ke sekolah SMK di Simunjan. Nampaknya beberapa bangunan yang ada di situ sudah lama dah tak boleh diduduki. Tapi JKR taklah menulis apa-apa, they don't dare to commit dengan izin. Tapi saya rasa perkara ini telah diketengahkan dah bertahun. Timbalan Menteri, saya mengharapkan perkara ini kalau boleh Timbalan Menteri ataupun Menteri sendirilah turun melihat keadaan kawasan di luar bandar ini, supaya ini bukan sahaja dilihat saja. Sebab sudah ramai yang sebenarnya banyak yang di antara sekolah yang telah menghantar untuk memohon meminta pembaikian untuk disusun atur penambahbaikan kemudahan asrama itu. Sebab yang di sekolah di luar bandar ini, mereka dihantar ke asrama kerana itulah saja tempat mereka, dan di situlah hanya mereka dapat boleh ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih baik, lebih selesa daripada rumah mereka. Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa saya akan dapat maklumat secara spesifik daripada Yang Berhormat. Sebab setiap kali kalau menteri atau Timbalan Menteri melawat kawasan, kita ada laporkan di Puskep dan tindakan susulan akan diambil, ya. Kalau untuk sekolah yang sangat daif, kita akan turunkan pertukaran cepat. Kalau boleh berurusan dengan MP, bukan dengan PPD, ya. Sebab orang tak berani, pegawai tak berani pergi ke PPD. Mereka lebih suka berhubung dengan MP. Terima kasih. Saya rasa satu cadangan yang akan diterima oleh kita terus. Dan seterusnya boleh sikit. Belum lagi. Saya sekolah baru tadi. Saya baru jawab yang soal orang keempat ni. Sekolah baru tadi. Tak apa, sekolah baru kalau apa pencadangan boleh tulis pada kami dan kita akan tengok ini perkara yang lama, Datuk Menteri. Yang saya fikir Menteri tahu soal Tegas ya. Okay. Apa status dia? Soalan itu ya. Apa statusnya sekarang? Okey. Tak apa, saya berbagi secara bertulis sebab saya dah jawab 6 kali di Dewan ini, ya. Sebab dulu ada masalah tanah. Kemudian orang kampung nak di kawasan itu juga. Dan akhirnya kita minta Menteri buat keputusan buat. Dan saya kerana baru keluar soalan macam ni, jadi saya kena semak yang terkini. Jangan saya bagi perkara yang berlaku pada tahun lalu, ya. Saya teruskan Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat Kuala Krau juga menyebut tentang tingkatan 6, ya, untuk pelajar sains stream, ya. Dan untuk makluman Yang Berhormat, pelajar hanya 7 orang untuk tingkatan 6 sains, ya. Itu maklumat daripada data yang kita perolehi. Dan memang sekarang kita pelajar-pelajar daripada Kuala Datuk Pengerusi, minta maaf. Timbalan Menteri, sebenarnya ada 2 isu. Yang pertamanya aliran sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Kedah dan tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krau. Bukannya aliran sains bagi tingkatan 6. Saya ingat bagi jawapan bertulis lah tentang ni. Saya ingat fakta. Saya baru nak masuk. Saya catat ni. Aliran sains perlu diwujudkan. Okey. Semalam Yang Amat Berhormat telah mengusikan satu mesyuarat dan mengumumkan supaya kita nak galakkan pernyataan 40% untuk aliran sains.
dalam perluasan program ini ada banyak insentif dan perkara ini boleh kita bagi pertimbangan khusus untuk permintaan Yang Berhormat. Ini tingkatan 6 pula. Oleh kerana jumlah dia tak besar, maka sekarang kita tengah memikirkan bagaimana kita nak memusatkan mereka. Jadi bukan mudah kalau kita dalam enrollment yang kecil ni kita wujudkan sebuah ataupun wujudkan satu aliran, tak kira aliran sains atau sastra untuk tingkatan 6 di kawasan tersebut, ya. Jadi apa kemudian kenaikan pangkat time base SBP. Ingin saya maklumkan kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat mengesyorkan supaya ketua bidang panitia ni dapat kita berikan peluang untuk naik pangkat DG52. Kita sedar bahawa pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa pada tahun lalu di Kuching semasa Hari Guru, kita beri kenaikan pangkat kepada pengetua daripada 48 kepada 52, dengan 52 kepada 54. Dan saya rasa kita juga menaikkan pangkat guru pendongkanan di sekolah-sekolah menengah juga, ya. Tetapi sebelum kita memikirkan tentang ketua bidang, ada juga satu golongan pendongkanan penilai petang atau petang perlu kita ambil kira juga, dan perkara ini memang diperjuangkan oleh kementerian dan kita bawa kepada JPA lah perkara ini. Dan sekiranya kita tidak ada lagi calon dalam kalangan pendongkanan, ya, untuk menjawat jawatan 52 iaitu pengetua, maka kita boleh memberi kelonggaran dan ada presidennya kita melantik ketua bidang, ya. Itu memang boleh, tetapi lazimnya keutamaan diberikan kepada pendongkanan kerana ada pengalaman dari segi pentadbiran, ya. Dan seterusnya seputih, Yang Berhormat, seputih tak ada pula. Saya ingin Datuk Musi, tentang institusi baru yang disebut dalam dasar baru, di manakah institusi baru yang akan diwujudkan dalam dasar baru yang nak yang telah disebut? Ada sebuah institusi atau institusi baru yang akan dibina? Saya minta semak, ya, maklumat ni kerana masih belum pada saya, dan kita akan bagi secara bertulis kerana ini secara spesifik berapa institusi dan bukan shortlisted yang betul-betul telah dikenal pasti, ya. Sebab tu saya minta supaya tak ada ralat. Sebab tu saya minta supaya sahkan dengan semua tempat, semua agensi, baru kita berikan pada Yang Berhormat, ya. Yang Berhormat seputih menyebutkan, okey, pada hari ini saya rasa saya dah tenang lah. Saya nak maklumkan pada Dewan Yang Mulia ni sebenarnya, tak apalah, biarlah orang buat pemahaman macam-macam, tapi kita melakukan yang terbaik secara pragmatik, ya. Saya cuma nak maklumkan, Yang Berhormat Puchong berada, saya akan terangkan apa yang sebenarnya berlaku. Okey, kita memang menghargai kerjasama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, tak kira di bawah Pakatan Rakyat atau Barisan Nasional. Sebab itulah apabila berlakunya tentang pembinaan sekolah ini, kita kena saling menghormati, ya. Kalaulah sesebuah sekolah telah diberikan tapak reserve tu telah diberikan, itu sebelum lagi zaman Pakatan Rakyat, ya, mentadbir kerajaan negeri, maka sesuatu komitmen lama itu masih diguna pakai. Saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, sebenarnya Yang Berhormat bawa tentang sebidang tanah yang nak diberi kepada 3 buah sekolah, SJKC Kengchi, SMJK Katolik 2 yang dicadangkan, 3 pada sekolah autism kanak-kanak. Okey, saya rasa hasrat kita nak membuka institusi pendidikan tu memang baik. Kita tak akan mempersalahkan mana-mana pihak, tapi hakikatnya ingin saya maklumkan kepada Yang Berhormat, apa yang dilakukan oleh kementerian ialah, kalaulah itu adalah tanah, okey, sebelum telah komit kepada sekolah, okey, dan pemaju sebelum ini telah menulis surat kepada kementerian pun dah kata sebelum insiden ini berlaku, ya, dah kata itu memang dihaskan untuk SMK dan SK. Jadi pada waktu yang sama, semasa pertimbangan Yang Amat Berhormat, kita nak selesaikan masalah kekurangan tempat di SJKC Puchong, ya, dan kita telah mendapat persetujuan Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran untuk memberikan sebidang tanah 3 ekar untuk kita membina SJKC Kengchi yang sedang dibina sekarang. Saya ingat hampir 80% siap, ya, sekolahnya, dan sekolah ini akan dapat menampung hampir 3,000 orang. Dan apabila perbincangan pada masa itu, kita melihat mana kawasan kepadatan penduduk Cina yang ramai, dan sebab itulah Yang Amat Berhormat berikan tanah, dan nilai tanah ini hampir 16 juta kalau ikut nilai semasa. Okey, dan tanah yang dikatakan kerajaan nak beri ini
sebenarnya adalah tanah yang telah komit dan ianya merupakan reserve pendidikan terdahulu yang telah disenaraikan, ya. Jadi dalam konteks ini, dalam proses kita nak perolehan ini, jadi berlakunya kerajaan negeri nak tentukan 3 ni diberikan pada sekolah sekian-sekian. Tetapi daripada koresponden kita dengan kerajaan negeri sebelum itu, memang sekolah ini telah, reserve sekolah ini telah ada, itu sebelum 2008 lagi, ya. Dan permohonan daripada pada pemaju untuk meminda supaya dia nak ambil balik tanah itu, kita pun tak benarkan sebab ini adalah institusi pendidikan yang telah dirancang, ya. Dan sebagai alternatif kita telah luluskan tanah untuk SJKC Kenchi, okey. Jadi saya rasa apabila tuduhan yang Berhormat yang Berhormat Seputi mengatakan saya ini dan macam itu, saya tak kira lah. Bagi saya, kita nak selesaikan masalah di Puchong. Yang Berhormat Puchong pun ada. Setiap kali kita tahu ada 400-500 orang terpaksa dihantar di luar Puchong. Apa yang kita lakukan sejak saya menjadi Timbalan Menteri, 3 perkara yang kita lakukan. Pertama, kapasiti sekolah kita tambah. Memang ada sekolah blok baru dan sebagainya. Kedua, kita telah membina, kita telah mula pembinaan SJKC Kenchi. Itu sangat membantu. Kalau kita tak membina SJKC Kenchi ini, lebih ramai lagi akan ditolak ke kawasan-kawasan Sungai Wei dan sebagainya sampai ke Sedang. Ketiga, kita juga telah membenarkan perpindahan sekolah Liming, SJKC Liming ke kawasan bersepadan dengan kawasan Kinrara, di mana pelajar yang daripada Kinrara sekarang masuk ke kawasan Puchong belajar di sana. Dan sekarang sekolah itu boleh terima 3,000 orang dan proses pembinaan sedang berjalan. Dan baru-baru ini kita baru sempurnakan semua pelayan tanah dan dimasukkan pelan untuk SJKC di Bukit Sedang, ya. Nama di Bukit Sedang tapi bukan itu di Lestari Perdana, ya. Itu pun sempadan antara Puchong dengan Sedang. Dan mana kebanyakan semua datang ke Puchong. Jadi kita ada satu penyelesaian secara konkret, dan sebab itu kita dapat lihat mulai tahun 2014 perkara ini akan masalah pelajar-pelajar daripada Puchong tak dapat tempat tu dapat kita selesaikan. Jadi apabila pihak kerajaan negeri meminta supaya ini diberi kepada sekolah itu, ini telah dianggap telah mempengaruhi keputusan sebelum yang dibuat oleh kementerian sebelum tu, perancangan yang ada pada kementerian. Dan apa yang kita nak buat ialah sekolah-sekolah yang berhampiran, sekolah-sekolah tanah-tanah yang reservekan kepada SJKC kita guna pakai. Dan sebelum tu asalnya adalah sekolah kebangsaan. Jadi saya rasa dalam konteks ini tak usahlah kita berpanjang lebar dalam soal ni. Yang penting kita bina sekolah, kita bagi tanah, kita bagi dana, kita selesai masalah ni, ya. Jadi saya rasa apa yang Berhormat belum habis lagi, Berhormat. Sekolah autisme kanak-kanak yang dicadangkan itu diberikan kepada persatuan ini, ya. Dan yang penting ialah kalau sesiapa yang nak mulakan sekolah, okey, kalau itu tanah daripada kerajaan macam negeri Johor, biasanya dia bagi tanah. Kalau di kawasan macam di Pulai ataupun di kawasan Aitam di Yongping, kerajaan akan bagi tanah milik kerajaan negeri, terus bagi 5 ekar, terus buat, tidak ada isu. Apabila kita gunakan tanah yang telah diserahkan kepada dalam proses serahan kepada pusat dan kita tentukan sekolah apa yang patut dapat, itu akan mendatangkan masalah kerana pelbagai aliran perlukan sekolah itu. Jadi saya rasa dalam konteks ini kita telah mengimbangi keperluan yang ada di situ dan kita mengambil kira pandangan ini, ya. Jadi saya rasa tak perlu kita nak berhujah di sini. Yang penting ialah kita lakukan apa yang patut. Dan sekolah SK kita benarkan dia bina sana, SJKC pun kita benarkan, SMK perlu kita bagi juga. Jadi saya cuma nak maklumkan kepada Yang Berhormat, pihak lembaga pengelola sekolah SMJK Katolik 2 juga berbincang dengan kementerian, dan saya tidak nak beritahu apa-apa dulu kerana perbincangan dia secara tertib, membincang dengan kementerian, dan saya rasa apa sekiranya memenuhi syarat, dan saya rasa kita akan membuat keputusan. Jadi itu satu perkara yang sedang dibincangkan dengan pejabat menteri, ya.